Suasana di Lembang Parinding begitu riuh dengan paluan gong dan alunan retapan adat. Menara lakian berdiri megah menanti ketibaan jenazah seorang wanita bernama Berta Kondorura untuk disemayamkan di tempat tertinggi. Upacara yang dikenali sebagai adat Rambu Solo ini merupakan antara tradisi paling penting dalam budaya Toraja. Bagi masyarakat di sini, apabila seseorang meninggal dunia, jenazah akan disimpan terlebih dahulu, sementara ahli keluarga mengumpul dana untuk mengadakan upacara pengebumian besar-besaran. Ia adalah sebuah pesta penghormatan terakhir yang boleh berlangsung selama beberapa hari dengan kehadiran ramai saudara mara serta tetamu. Mendiang Berta telah mengembuskan nafas terakhirnya beberapa waktu sebelum ini, namun punca kematiannya tidak pernah diberitahu kepada umum. Pada 15 Jun 2018, pihak keluarga mengadakan upacara penghormatan terakhir ini mengikut ketetapan adat Toraja. Ratusan penduduk dan ahli keluarga berkumpul di kawasan Tongkonan Batu. Salah satu acara penting dalam Rambu Solo ialah proses Mahpalau, iaitu memindahkan peti jenazah dari rumah adat Tongkonan ke struktur tinggi yang dikenali sebagai lakian. Struktur ini dibina khas sebagai tempat meletakkan jenazah sebelum upacara seterusnya. Keranda kayu berwarna merah menyala yang syarat dengan ukiran khas Toraja itu dikatakan sangat berat kerana diukir tebal dan kadangkala ia diisi bersama barangan peribadi si mati. Aktiviti ini memerlukan kekuatan kira-kira belasan hingga 20 orang lelaki untuk mengangkat peti jenazah menaiki tangga buluh menuju ke lakian. Di antara mereka ialah anak kandung mendiang sendiri bernama Samain Kondorura berusia 40 tahun. Dia turut serta bagi memberikan bantuan serta penghormatan terakhir buat ibunya. Samin mengambil posisi pada bahagian hujung paling belakang di bawah peti jenazah. Langkah demi langkah diatur, penuh berhati-hati. Namun apabila kumpulan hadapan mula menolak muncung keranda masuk ke pelanta menara, salah satu struktur pengikat pada tangga buluh buatan sendiri itu bergeser dan patah akibat tidak mampu menampung berat badan secara mendadak. Dalam beberapa saat sahaja, keranda seberat ratusan kilogram itu melongsor laju ke bawah secara menegak dari ketinggian melebihi 10 kaki. Di sinilah detik paling menyayat hati. Samin yang berada di posisi paling belakang tidak sempat menyelamatkan diri. Keranda yang membawa jenazah ibunya terhempas dan menghentam bahagian kepalanya. Orang ramai yang menyaksikan kejadian itu menjerit dan segera mengalihkan runtuhan untuk mengeluarkan mangsa. Samin mengalami kecederaan kritikal berupa pendarahan dalaman pada bahagian tengkorak kepala serta patah tulang leher. Dia segera dibawa ke Hospital Elim di Rantai Pau untuk rawatan kecemasan. Pasukan perubatan sempat melakukan CPR dan bantuan pernafasan. Namun disebabkan kondisinya yang sangat kritikal, dia disahkan meninggal dunia tidak lama selepas itu. Ketua Polis menjelaskan bahawa kemalangan itu berlaku kerana komponen penyambung pada struktur tangga tidak diperkukuh dengan secukupnya bagi menampung gabungan berat keranda serta beban dinamik daripada belasan pengusung yang mendakinya secara serentak. Walaupun kemalangan itu berpunca daripada kegagalan struktur, keluarga Kondorura memutuskan untuk tidak mengambil tindakan undang-undang terhadap pekerja yang membina kemudahan tersebut kerana mereka menganggapnya sebagai satu musibah. Apa yang menjadikan kes ini terkenal di seluruh dunia ialah ironi yang menyayat hati. Pada asalnya keluarga berkumpul untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mendiang Berta Kondorura. Namun sebelum upacara itu selesai, mereka kehilangan seorang lagi ahli keluarga. Selepas kematiannya, jasad Samira Kondorura dimakamkan bersebelahan dengan jasad ibunya. Upacara yang sepatutnya dianjurkan khusus untuk si ibu, akhirnya turut menjadi medan penghormatan terakhir buat
anak kandungnya sendiri. Bayangkan Anda sedang menonton sebuah video mukbang di YouTube. Di hadapan kamera, seorang lelaki yang nampak mesra, suaranya lembut, sentiasa tersenyum, dan cuba sedaya upaya untuk memperkenalkan pelbagai jenis makanan tempatan kepada penontonnya. Personalitinya yang santai mungkin membuatkan kita ingin menonton video-video lain di salurannya. Mungkin juga timbul rasa ingin tahu untuk mencari lebih lanjut tentang siapa dirinya yang sebenar. Namun tahukah Anda, orang ini pernah dipenjara kerana memakan mayat manusia. Kisah ini pernah menjadi viral di Indonesia jauh sebelum internet digunakan secara meluas dalam kehidupan harian. Ini adalah kisah seorang lelaki yang pernah menakutkan satu generasi, satu nama yang sehingga hari ini masih membuat ramai orang rasa seram bila mendengarnya. Sumanto, pemakan mayat. Sumanto dilahirkan pada 3 Mac 1972 di Purbalingga, Jawa Tengah. Dia merupakan anak sulung daripada 5 beradik dan berasal daripada keluarga yang lebih berkemampuan berbanding kebanyakan warga desa yang lain. Kekayaan keluarga itu datang daripada tanah dan harta warisan ayahnya yang diturunkan daripada datuk dan neneknya. Namun langit tidak selalunya cerah. Ketika Sumanto berada di sekolah menengah, kewangan keluarganya mula merosot. Mereka terpaksa menjual ternakan, tanah, malah perabot rumah hanya untuk terus bertahan hidup. Akhirnya, mereka berpindah ke rumah yang jauh lebih kecil. Pada tahun ketiga sekolah menengah, Sumanto mengambil keputusan untuk berhenti sekolah. Keputusan ini diambil tanpa sebab yang jelas, namun ramai percaya ia berpunca daripada masalah keuangan. Menjelang usia dewasa, Sumanto berhijrah ke kota Lampung. Di sana, dia bertemu seorang wanita bernama Sutrima. Mereka jatuh cinta dan berkahwin. Namun perkawinan itu tidak bertahan lama. Tidak lama selepas itu, pada tahun 1993, Sumanto berkahwin lagi dengan seorang janda bernama Tugiem, seorang warga Lampung yang juga merupakan rakan sekerja di sebuah kilang tebu. Mereka dikurniakan seorang anak perempuan bernama Tiris Wahyu Widianti. Namun sikap Sumanto yang dikatakan jarang pulang ke rumah serta sering berlaku pergolakan dalam rumah tangga, akhirnya perkawinan itu juga tidak bertahan lama. Menjelang tahun 2003, Sumanto kembali ke kampung halamannya di Purbalingga dan hidup seorang diri di sebuah rumah kecil di ujung kampung. Keuangannya semakin merosot. Dia tidak mampu membeli beras, apatah lagi makanan seperti daging yang sudah lama menjadi sesuatu yang mustahil untuk dimiliki. Dia mula memikirkan bagaimana rasanya untuk makan daging semula. Pada 11 Januari 2003, seorang wanita berusia 81 tahun, dikenali sebagai Rina, dikabarkan meninggal dunia. Jenazahnya dikebumikan pada hari yang sama. Perkabaran tentang kematian itu sampai ke telinga Sumanto. Disinilah segalanya bermula. 16 jam selepas pengebumian jenazah Rina, Sumanto pergi ke kubur itu. Dia menggali semula tanah, mengeluarkan jenazah, memasukkannya ke dalam beg dan membawanya pulang ke rumah. Apa yang dia lakukan seterusnya seperti daripada sebuah adegan film seram. Sumanto memotong tubuh itu kepada beberapa bahagian. Ada yang mendakwa dia turut membuang sebahagian anggota badan dan menjadikannya seperti barang hiasan. Kemudian, dia memasak sebahagian daging itu seolah-olah ia hanyalah makanan biasa. Tidak lama selepas itu, ada segelintir warga desa yang melalui kawasan perkuburan menyedari ada sesuatu yang tidak kena. Tanah kubur jenazah Rina seperti telah digali semula. Apabila mereka memeriksanya dengan lebih dekat, mereka terkejut mendapati jenazah yang baru dikebumikan kira-kira 16 jam sebelum itu sudah hilang. Seorang warga pula mendakwa ada melihat seseorang membawa keluar jenazah Rina. Lalu syak wasangka terus tertumpu kepada Sumanto. Dalam beberapa menit sahaja, warga desa sudah mula berkumpul. Ada yang membawa senjata untuk berjaga-jaga. Kemudian, mereka terus menuju ke rumah Sumanto. Ketika itulah, mereka menemui kesan tanah yang masih basah, seolah-olah meninggalkan jejak menuju ke arah rumahnya. Warga desa kemudian memecah masuk ke dalam rumahnya. Apa yang bakal mereka lihat tidak akan dilupakan sampai bila-bila. Tulang bertaburan di lantai. Di atas meja,
kelihatan nasi bersama potongan daging yang sudah dimasak. Polis dipanggil dan terus menahan Sumanto sebelum dibawa ke Balai Polis Purbalingga. Semasa soal siasat, apa yang dia katakan sangat mengejutkan. Dengan wajah yang tenang, dia mengaku bahwa dia memang memakan mayat itu. Apabila anggota polis bertanya bagaimana rasanya daging manusia, dengan tenang, dia menjawab daging itu rasanya tidak enak. Dia mengaku alasan dia memakan daging manusia adalah kerana mahu mendapatkan kuasa luar biasa. Dia percaya bahwa perbuatan itu boleh menjadikannya lebih kuat, malah tidak mudah mati. Pengakuan itu membuatkan pihak polis mula mempersoalkan tahap kesihatan mentalnya. Mereka mula menyiasat latar belakangnya dengan lebih mendalam, cuba mencari punca dari mana datangnya kepercayaan itu. Siasatan membawa mereka kembali ke Lampung sewaktu dia masih berkahwin dengan isteri pertamanya. Disitulah dia bertemu seorang dukun bernama Taslim. Menurut Sumanto, Taslim memberitahunya bahawa jika dia memakan 7 mayat, dia akan memperoleh kuasa untuk menghidupkan orang mati, manakala jumlah yang lebih besar akan membawa kuasa yang lebih tinggi. Sepanjang siasatan, polis turut menemui lebih banyak sisa tulang manusia dan barang milik beberapa orang, termasuk kemungkinan orang hilang. Antara yang menarik perhatian ialah pakaian milik seorang lelaki bernama Mastur, seorang tukang urut yang kali terakhir dilihat menuju ke rumah Sumanto. Selepas itu, dia terus hilang tanpa jejak. Walaupun wujud pelbagai syak wasangka, polis tidak mempunyai bukti yang mencukupi untuk mengaitkan kehilangan Mastur dengan pembunuhan. Akibatnya, Sumanto tidak pernah disabitkan kesalahan membunuh sesiapa. Di beberapa kawasan luar bandar Indonesia, kepercayaan terhadap dukun, roh, dan alam gaib masih kuat. Kadang-kadang, garis antara kepercayaan tradisional dan gangguan mental menjadi kabur. Sumanto mendakwa dia melakukannya untuk mendapatkan kuasa, namun pakar percaya dia mengalami gangguan psikologi yang serius. Menjelang perbicaraan, aspek kesihatan mental Sumanto menjadi antara perdebatan paling hangat. Ramai yang bertanya sama ada dia patut dianggap tidak waras atau sekadar seorang manusia yang kepercayaannya telah menyimpang jauh. Laporan menunjukkan bahawa Sumanto mengalami masalah kesihatan mental yang serius. Berdasarkan itu, pihak pembela berhujah bahawa dia tidak sepenuhnya bertanggungjawab atas perbuatannya. Mereka juga menyatakan bahawa dia tidak berniat untuk membunuh sesiapa, namun bertindak berdasarkan kepercayaan yang sudah terpesong. Sumanto berulang kali menegaskan bahawa dia tidak bersalah. Dia berhujah bahawa jenazah yang dikebumikan itu hanyalah sesuatu yang telah ditinggalkan dan tidak lagi dimiliki sesiapa, malah mendakwa tindakannya selaras dengan kepercayaan yang dipegangnya. Pada 22 Julai 2003, Sumanto dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara, namun dia dibebaskan lebih awal pada 24 Oktober 2006 atas sebab kelakuan baik. Hari ini, Sumanto tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa silamnya. Selepas beberapa tahun menghilang, dia kembali muncul dalam kehidupan masyarakat dengan cara yang tidak disangka. Dia pernah dijemput menyertai satu acara dengan konsep yang agak kontroversi. Pada masa yang sama, dia membuka akaun Instagram dengan nama Sumanto Official. Di situ dia berkongsi kehidupan hariannya, termasuk video mukbang, sesuatu yang sangat ganjil bagi seseorang dengan sejarah sepertinya. Dia pernah memuat naik video dirinya menikmati sate, makanan kegemarannya, dan video itu menjadi tular dengan cepat. Bagi sesetengah orang, ia dilihat sebagai sesuatu yang memberi inspirasi. Mereka melihat seorang manusia yang telah menjalani hukuman, cuba berubah dan membina semula kehidupannya. Mereka percaya setiap orang berhak mendapat peluang kedua. Namun ada juga yang masih tidak selesa dengan masa silamnya. Malah ada yang secara sinis mempersoalkan makanan yang dimakannya merujuk kepada masa lalunya. Sumanto kini masih tinggal di Jawa Tengah. Selepas dibebaskan dari penjara, dia ditempatkan di pusat rehabilitasi dan menghabiskan masa bertahun-tahun mempelajari agama. Nama Sumanto akan sentiasa dikenang sebagai salah satu kisah paling menggemparkan dalam sejarah jenayah Indonesia. Jet Lau merupakan seorang motovlogger dari Filipina yang aktif berkongsi rekaman perjalanan menunggang motosikal di media sosialnya. Pada 1 April 2023, sekitar jam 8 malam, Jet sedang melalui lebuh raya di Mindanao Avenue, Quezon City. Semasa melalui kawasan itu, seorang penghantar makanan tiba-tiba menghampirinya dan meminta bantuan untuk mengejar sebuah motosikal yang sedang melarikan diri.
Walaupun masih belum memahami situasi sebenar, Jet Lau terus mengekori motosikal berkenaan. Kelihatan 3 lelaki muda menunggang sebuah motosikal tanpa memakai helmet sedang memecut laju. Namun ada sesuatu yang mencurigakan menarik perhatian Jet. Salah seorang daripada mereka dilihat memegang sebuah beg tangan wanita berwarna merah jambu. Dari situasi itu, Jet mula mengesyaki mereka baru saja melakukan satu rompakan. Beberapa jam sebelum itu, 3 lelaki yang menunggang sebuah motosikal telah menghampiri 2 mangsa dikenali sebagai Sarah May dan Royal Manor di sebuah jalan berhampiran pusat beli belah di Quezon City. Salah seorang daripada mereka turun dari motosikal, kemudian mengeluarkan senjata tajam dan mengugut mangsa wanita sebelum dipaksa menyerahkan begnya yang mengandungi barangan penting seperti dokumen sekolah, kad pengenalan, dompet dan telefon bimbit. Ketika mangsa cuba melarikan diri, suspek turut mengacukan senjata ke arah mangsa kedua sebelum ketiga-tiga suspek melarikan diri dengan sebuah motosikal. Jet secara tidak sengaja melalui kawasan itu sebelum didatangi seorang penghantar makanan yang meminta bantuan untuk mengejar motosikal suspek. Jet cuba mengejar, namun suspek tetap berjaya melarikan diri. Malah pada satu ketika, dia cuba menendang motosikal itu untuk menghentikan mereka, namun tidak berhasil. Rakaman yang diambil oleh Jet Lau inilah yang menjadi bukti penting dalam kes ini. Video itu kemudian dimuat naik ke Facebook dan mula tular dalam masa singkat. Akibat rakaman wajah yang jelas dan video yang tular di media sosial, ketiga-tiga suspek akhirnya menyerah diri pada 2 April 2023 di sebuah balai polis di Caloocan City. Mereka dikenali sebagai Patrick Alwin Santos berusia 23 tahun, Blasel Ben Vaccaro 22 tahun dan John Rick Barron berusia 24 tahun. Polis turut merampas 1 senjata tajam dan sebuah motosikal yang dipercayai digunakan semasa kejadian. Ironinya yang memilukan dalam kisah ini, ibu kepada salah seorang suspek tampil menyuarakan kebimbangan terhadap keselamatan anak mereka kerana takut berlaku tindakan balas. Si ibu juga merayu agar anaknya tidak dicederakan. Motif sebenar mereka masih menjadi tanda tanya, apatah lagi tindakan itu dilakukan dengan wajah yang jelas. Ketiga-tiga mereka menyatakan rasa kesal dan mengakui perbuatan mereka dipengaruhi alkohol. Mereka mendakwa ketika kejadian, mereka berada dalam keadaan mabuk. Ketiga-tiga mereka kemudian didakwa atas kesalahan rompakan. Jika disabitkan kesalahan, mereka boleh dipenjara sehingga 10 tahun. Daripada kisah ini, ada beberapa perkara yang boleh kita renungkan. Media sosial sering dikaitkan dengan viral, kontroversi, dan sensasi, di mana apa sahaja yang menarik perhatian boleh tersebar dengan cepat. Ramai juga yang tanpa sedar terikut dengan budaya mengejar likes dan views. Dari situlah muncul persepsi bahawa media sosial hanya dipenuhi perkara negatif. Namun tidak semua kisah berakhir dengan cara yang sama. Dalam kes ini, satu rakaman ringkas di media sosial telah menjadi bukti penting yang membantu proses keadilan.